Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم wansurna alaihim, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fadilatul Ustaz, Tuan Imam, sahabat. Semoga Allah panjangkan umur, murah rezeki, tetapkan iman, amin ya rabbal alamin. Seterusnya yang saya hormati dan saya sanjungi para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis hari ini, yang bersangka baik dengan saya, ada salah dan silap dan kurang daripada hamba, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya sayangi dan saya kasihi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan andai ada di kalangan kita yang sakit, disembuhkan sakitnya, amin. Andai ada di kalangan kita yang berhutang, dimudahkan melangsaikan hutangnya, amin. Andai ada di kalangan kita yang dalam dilema, mudah-mudahan balik nanti ditemukan jalan keluarnya, amin. Andai ada di kalangan kita yang berdosa, diampunkan dosanya, amin. Andai ada di kalangan kita yang bujang, ditemukan jodohnya, amin. Andai ada di kalangan kita yang dah berkahwin, dianugerahkan cahaya mata, amin. Andai ada di kalangan kita yang mungkin Allah ambil nyawanya, mudah-mudahan Allah ambil nyawa kita dalam keadaan yang paling baik, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan semua sihat? Alhamdulillah. Jadi malam ni tajuk umum, solat dan selawat. Solat selawat ni adalah satu nama yang saya bagi untuk perjalanan saya di mana-mana pun. Saya pakai dua nama ni, solat dan selawat, dan insya-Allah malam ni saya cuba sedaya upaya menghuraikan satu persatu sekadar kemampuan akal cetek saya ni lah, insya-Allah. Jadi sebelum mula Ustaz, boleh kami minta izin baca selawat ramai-ramai, boleh? Boleh lah Ustaz lah, minta izin. Boleh ya tuan-tuan? Boleh lah. Kita baca selawat badar lah, mula ni senang sikit. Salatullah salamullah, boleh lah. Salatullahi salamullah
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah semua salatu salamullah ala Taha Rasulil salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi alil badri ya Allah wa min hammi wa min ghummah bi alil badri ya Allah. Ya Allah salatullah Allah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Seronok bersama dengan tuan-tuan hari ini. Sembahyang adalah ibadah. Ibadah dari segi bahasa mudahnya menyembah Allah. Mustahil Tuhan yang satu Allah yang Esa cara sembahannya berbeza-beza. Sebab kalau Allah itu daripada awal Allah yang sama sampai hari ini Allah tu juga, mustahil cara sembahannya berbeza. Dia mesti ada satu cara yang sama yang semua orang kena buat. Apa saja makhluk yang ada kena buat benda yang sama, hanya saja dalam bentuk yang tak sama lah. Kalau manusia dia ada sujud dia, kalau makhluk yang lain kena sujud juga. Tapi taklah sama macam kita yang ada dua tangan, dua kaki. Maka ulama menulis cerita kat kita, adakah semua anbiya ini mereka sembahyang? Jadi sebelum cerita para anbiya, adakah makhluk-makhluk lain sembahyang? Maka jelas dalam Quran Allah sebut semua makhluk mesti sembahyang.
Allah menyebut, Allah kata, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawabu wa kathirun minan nas. Apakah kamu semua tak perhati elok-elok, kata Allah, semua makhluk sembahyang yang berada di langit dan di bumi, matahari, wasyamsu. So ayat awal dia, alam tara annallaha yasjudu, tidakkah kamu perhati semua makhluk sujud pada Allah Ta'ala? Ya, semua yang ada di langit dan di bumi. Wasyamsu, matahari sujud. Wal qamaru, bulan sujud. Wan nujumu, bintang sujud. Wal jibal, bukit sujud. Wasyajaru, pokok sujud. Wadawabu, dan binatang hak melata pun sujud. Wa kathirun minan nas, dan sebahagian besar manusia. Ayat ni ditampung pula dengan satu lagi surah. Allah kata sama, alam tara annallaha yusabbihu lahu. Tadi yasjudu lahu, yani yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Wat-tayru saffat, dan burung duduk di dalam saf. Kullu qad alima salatahu wa tasbihah. Itu dia. Kesemuanya tahu cara sembahyang masing-masing dan cara mereka bertasbih. Jadi sembahyang ini seolah-olah semua makhluk yang mana yang dicipta Allah mesti tahu cara sembahyang. Termasuk malaikat. Sebab itu ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, tak berapa lama lagi lah, Isra' Mi'raj sebulan lagi lebih kurang begitu lah. Nabi naik ke langit yang pertama, Nabi jumpa sekumpulan malaikat yang duduk di dalam saf yang ramai, 70,000. Mereka qiyam. Nabi naik langit kedua, mereka rukuk. Jumlah yang sama, 70,000 malaikat, 70,000 saf malaikat. Dalam setiap saf tu ada 70,000 lagi rukuk. Nabi naik langit yang ketiga, sujud. Kata arwah Tuan Guru Datuk Harundin masa syarah yang ni, dia kata, sebab itu dalam sembahyang kita, qiyam setiap rakaat satu, rukuk setiap rakaat satu, sujud saja dua. Sebab ketika Nabi naik langit yang ketiga, para malaikat sujud, Nabi bagi salam, malaikat membangunkan kepala mereka, jawab salam Nabi, kemudian sujud kali kedua. Sebab itu sujud kita setiap rakaat dua. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul. Hai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan panggilan Rasul bila diseru kamu. Bila Nabi panggil mesti kena jawab. So, Nabi bagi salam tu, malaikat panggung pada jawab salam Nabi, sujud balik. Sebab tu sujud dua kali. Nabi naik langit yang keempat, malaikat semua dalam keadaan tahiyat. Nabi naik langit yang kelima, semua malaikat bertasmih. Nabi naik langit yang ke-6, semuanya bertahmid. Nabi naik langit yang ke-7, jumlah malaikat yang sama, 70,000 safnya, setiap saf tu ada 70,000 malaikat. Mereka bertakbir dan bertahlil la ilaha illallah. Maka kata ulama, siapa yang sembahyang 2 rakaat, maka dia telah menghimpunkan amalan 7 petala langit malaikat.
Siapa buat 2 rakaat, maka dia telah menghimpunkan amalan 7 petala langit malaikat. Besar semayang. Jadi soalan dia, kalau begitulah keadaan malaikat ketika Isra' dan Mi'raj, adakah para anbiya yang lain pun semayang? Jawapannya ya. Dalam Al-Quran cerita semua. Kalau kita ambil Nabi yang sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu Nabi Isa. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang dalam 500 tahun. Tambah tolak lah masa dia. Jarak 500 tahun tadi itu, adakah Nabi Isa sembahyang? Itu soalannya. Jawapannya ya. Sebab ketika mana Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam melalui penciptaan yang luar biasa lah. Tak ada orang lain lah lahir lagu tu. Sebab tu dalam Al-Quran nama Siti Maryam seorang aja nama perempuan yang disebut. Adapun isteri Nabi Nuh tak disebut nama. Isteri Nabi Lut tak disebut nama. Siti Zulaikha tak disebut namanya. Siti Safurah anak Nabi Shu'aib tak disebut namanya. Sebab Maryam seorang saja disebut namanya, kata ulama, kerana tidak akan ada lagi dah wanita macam Maryam atas muka bumi ni. Ya, dia duduk di mihrab, ketika dia berada di mihrab dia itu, tiba-tiba dia nampak ada satu susuk tubuh Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ruhul Qudus ni banyaklah dalam firman Allah, antara paling senang sekali, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu warruh. Ada kat situ kalimah tu, ruh merujuk kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dia menyerupa orang, dia ada. Siti Maryam takut. Siti Maryam tanya, siapa kamu? Maka kata malaikat Jibril, sambungannya, aku ni utusan Allah. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah pilih kamu, hai Maryam, berbeza daripada perempuan lain, untuk menyucikan kamu. Kemudian seperti biasa firman Allah pun ada, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, untuk Nabi Adam kan. So ditiupkan roh itu kepada Siti Maryam, mengandung Siti Maryam sekarang, esok lahir anak. Siti Maryam dia tak mengandung 9 bulan. Kalau mengandung 9 bulan tak jadi karamah lah, dia tak jadi mukjizat Nabi Isa lah. Dia hari ini mengandung, esok lahir anak. Di mana? Di kawasan nama Baitul Laham, tempat yang Nabi akan berhenti ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada 4 tempat Nabi berhenti, Nabi berjalan, Nabi berhenti 4 tempat. Pertama, Nabi naik daripada Mekah, Nabi berhenti dekat Taibah, Madinah Al-Munawwarah. Nabi turun, Nabi semayang 2 rakaat kat situ. Kemudian itu tasawur lah, contoh gambaran Nabi ajak dekat kita melalui pengajaran malaikat Jibril. Kita pi kubur untuk kenali, kita pi mana-mana tempat-tempat orang soleh, kita pi masjid, kita semayang 2 rakaat. Pasal apa? Macam ni. Sampai tempat baik, semayang 2 rakaat. Jangan kata khurafat lah. Kata khurafat, teruk lah. Malaikat Jibril ajak Nabi. Sampai tempat baik, semayang 2 rakaat. Ziarah orang soleh, makam-makam para habaib, wali-wali Allah, pergi semayang 2 rakaat. Nabi diajar oleh Jibril, bukan orang lain. Allamahu syadidul quwa wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa. Allah siap, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad bukan bercakap suka-suka. Nabi Muhammad bercakap ni wahyu, dan yang mengajak dia pula syadidul quwa, yang kuat, hebat, allama, yang malaikat Jibril. So, malaikat Jibril ajak sampai dekat Taibah, semayang 2 rakaat. Kemudian sampai dekat tempat Nabi Musa berdoa pokok yang tahta zil tu, Rabbi inni
lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doa tu kata ulama, siapa baca doa tu dia dapat 3K. 3K. 1 kahwin, 2 kerja, 3 kediaman rumah. Doa tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Tuan-tuan nak baca sama-sama kah? Boleh? Mau? Boleh baca sama-sama? Boleh kahwin lagi? Minta maaf. Niat bagi betul ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu antara doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan Nabi semayang 2 rakaat dekat situ, menunjukkan peristiwa tu important, penting. Nabi semayang kat situ 2 rakaat dekat pokok tu. Kemudian Nabi semayang pula 2 rakaat dekat Bukit Tursina, wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. So Nabi semayang 2 rakaat di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa memperolehi wahyu. Kemudian tempat yang keempat Nabi berhenti semayang 2 rakaat adalah Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa alaihi salatu wassalam. So Nabi Isa lahir kat situ, di Baitul Maqdis punya kawasan, di Palestin. Jadi ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, Siti Maryam tak tahulah nak cerita ke orang macam mana tiba-tiba boleh ada baby dalam perut dia, macam mana tiba-tiba dia boleh mengandung, macam mana dia boleh lahir anak. Jadi Siti Maryam tak tahu nak ni Allah ilhamkan Siti Maryam dengan berkata faquli, dan katalah kamu hai Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Dan kata Siti Maryam, aku hari ni puasa, aku tak mau cakap pun dengan siapa-siapa. Jadi bila Siti Maryam balik, ditanya kepada Siti Maryam, ni siapa ni buat kerja ni? Ayah kamu orang baik, mak kamu ni orang baik, macam mana boleh dapat anak ni lagu ni? Maka Siti Maryam tak bercakap. Dia abang kata dia puasa. Bila dia tak bercakap, maka dia bertanya dekat dia, siapa yang nak jawab persoalan kami ni? Kami nak tahu ni, bagi tahu dekat kami. Tu biasalah Bani Israel punya perangai, tak upayalah. Kalau hak mereka buat jahat, dia tak mau viral. Anak tu imam buat, viral saja. Siti Maryam tu anak tu imam. Lepas tu bila dia tanya siapa nak jawab, Siti Maryam kata fa asyarat ilaih. Siti Maryam isyaratkan dekat baby, dekat Nabi Isa lah. Maka mereka jawab lah. Mereka kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Macam mana baby nak bercakap? Kata dia lagu tu. Tiba-tiba Nabi Isa jawab. Kata Nabi Isa, kata Nabi Isa, inni Abdullah. Saya ni hamba Allah. Ataniyal kitab. Aku diberikan wahyu. Waja'alni nabiyya, dan aku diangkat martabat jadi nabi. Waja'alni mubarakan aynama kuntu, tang mana saja aku ada aku akan berkat tempat tu tang mana aku ada. Waja'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah, dan aku diwasiatkan oleh Allah untuk sembahyang. Wa zakati ma dumtu hayya, dan membayar zakat sepanjang hidup aku. So Nabi Isa sejak lahir baby lagi tahu dah aku kena semayang. Apa yang tuan-tuan buat hari ni dengan saya, semua daripada dulu semua orang buat dah. Orang soleh mesti buat dah. Para anbiya semua mesti semayang. Soalan, Siti Maryam semayang tak?
Semayang. Dalam surah Ali Imran, Siti Maryam ketika Ruhul Qudus tu mai, Siti Maryam diberitahu, kata apa? Kami berikan kamu berita gembira tentang Isa. Kamu akan mengandung dia. Isa seorang Nabi yang soleh. Kemudian malaikat sebut, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Itu tanda Siti Maryam semayang. Hai Siti Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam, beribadahlah kepada Tuhan kamu dan tunduk pada Tuhan kamu, warsjudi, sujudlah kamu, warka'i, rukuklah kamu, warsjudi warka'i ma'ar raki'in, bersama dengan orang yang rukuk. Rukuk ni tak ada tempat lain lah, semayang lah. Lepas itu kita punya semayang pun rakaat kita kira melalui rukuk lah. Zuhur 4 kali rukuk 4 rakaat, Maghrib 3 kali rukuk 3 rakaat, Subuh 2 kali rukuk 2 rakaat. Dia ambil daripada, kalau siapa nak masbuk pun masuk tang rukuk dapat rakaat. Itu istilah dia lah semayang. Siti Maryam pun semayang. Naik atas sikit lagi. Kalau Siti Maryam semayang, Nabi Zakaria confirm semayang. Atas daripada Nabi Zakaria, Nabi Yahya confirm semayang. Cousin kepada Nabi, sepupu Nabi Isa. Atas lagi Nabi Shu'aib. Betul? Shu'aib. Lupa lah tu, kena menyanyi balik lah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyah, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Oh dah, Nabi Yunus dulu duduk dalam perut ikan. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan. Allah kata, laula an yakuna minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus itu bukan daripada kalangan orang yang bertasbih. Kalimah tasbih itu ulama syarah, ulama kata apa? Tasbih ni boleh jadi tak sembahyang? Sebab sifat tasbih ini mensucikan Allah. Sembahyang confirm adalah ibadah yang mensucikan Allah Ta'ala. Memang tujuan untuk Allah saja, orang lain tak boleh buat. Tak mana boleh duduk sujud kat orang lain, mana boleh rukuk kat orang lain. Okey, betul. Baik, ada tak ayat yang menunjukkan tasbih itu antaranya gambaran kepada sembahyang? Ada? Mana? Yusabbihu lahu, bukan. Macam mana ayat tu? Bil ashi wal ibkar. Macam mana? Wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar. Dan bertasbihlah kepada Tuhan kamu bil ashi wal ibkar. Bila? Di waktu pagi dan petang. Mana ibadah yang ada pagi dan petang? Kata ulama, itu adalah sembahyang. Waktu pagi dan waktu petang. Kalau nak tengok ayat waktu pagi petang tu, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wusta, tengah-tengah. Semayang di antara malam dengan siang, subuh. Di antara siang dengan malam, asar. So pagi dengan petang, khalas. Dapat sebab tu ulama sebut, laula an yakuna minal musabbihin, kalaulah bukan Nabi Nuh itu di kalangan orang yang kuat semayang, Nabi Yunus itu di kalangan orang yang kuat semayang, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kami akan kekalkan dia duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat. Mana dalam perut ikan pun masih lagi bersemayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nabi Yunus, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa. Nabi Musa ketika mana sampai di Bukit Tursina bersama dengan ahli keluarga Nabi Musa, bersama dengan Siti Safura. Satu riwayat ada dengan anaknya, atau satu riwayat dengan khadam dia, satu riwayat dengan anak dengan khadam, ada satu riwayat mereka berdua saja. Mana-mana betul, tak ada masalah. Siapa yang kata Nabi Musa, Siti Safura, khadam dengan anak, betul. Kalau siapa kata Nabi Musa, Siti Safura dengan khadam pun betul juga. Sebab apa? Hanya tak sebut ada anak, mana ada khadam. Kalau kata Nabi Musa dengan isteri dia, saya pun betul juga. Sebab memang daripada 4 orang tu, 2 orang tu tetap ada. So semua betul.
Nabi Musa nampak ada cahaya di atas bukit Tursina. Malam tu mereka disesatkan perjalanannya. Nabi Musa kata dekat ahli keluarga dia, tunggu sini. Saya naik-naik atas nak pergi tengok. Mungkin saya boleh mendapat petunjuk. Ada orang mungkin barangkali berkampung atas bukit Tursina tu boleh tunjuk jalan macam mana kita nak balik Mesir daripada Madian. Sampai-sampai firman Allah. Azan. Tak azan. Betul. Nanti orang semua dia ingat tak ada Isyak malam ni. Selalu kita tengok azan baru kita semayang kan. Tak azan ni dia kata wahyu baru malam ni tak ada Isyak. Lepas tu Nabi Musa sampai, Allah kata, ya Musa ikhla'na alaika, surah Taha. Ya Musa, hai Musa, ikhla'na alaika, tanggalkan slipper kamu, tanggalkan capal kamu, tanggalkan sepatu kamu, kasut kamu, slipper, semua boleh. Ikhla'na alaika, tapi na'lai ni capal lah, slipper lah. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kamu berada di satu tempat yang suci. Inni ikhtartuka fastami' lima yuha, saya pilih kamu, dengar saya nak bagi tahu apa dekat kamu, kata Allah. Kata Allah, innani anallah, saya ni Allah. Allah kata. So maknanya clear lah, Allah pilih nama dia sendiri. Sebab tu orang lain jangan duk pandai-pandai nak pakai Tuhan yang tak sama dengan Allah, jangan pandai-pandai nak pakai. Sebab nama Allah dia pilih sendiri. Dia yang habaq. Innani anallah, saya Allah. So bukan kita tahu kata ada satu zat nak buh nama apa, zat berkuasa hebat ni Allah kot. Ada bukan kita. Allah habaq nama dia sendiri. Innani anallah, saya Allah. Allah kata dekat Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan saya. Fa'budni, sembah saya. Wa aqimis salata li zikri, dan Musa, dirikanlah semayang untuk ingat kepada aku. So Nabi Musa pun semayang. Nabi Musa pun semayang. Nabi Musa pun rukuk, Nabi Musa pun sujud. Nabi Musa pun letak dari baginda yang mulia tu ke tanah sama macam kita. Sebab apa? Sebab ke semua para anbiya, kalau kita ambil daripada atas nanti sampai kepada Nabi Ibrahim, nanti sampai ke atas-atas, kita akan jumpa semua para anbiya akan sembahyang. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim clear dia sembahyang, sebab Nabi Ibrahim yang doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tuhan, jadikan saya dan zuriat keturunan saya rajin mendirikan sembahyang. Macam mana doa tu kalau tak sembahyang? Nah, nanti kita kalau pining atas-atas lagi, kita akan dapat semuanya sembahyang. Sebab apa? Sebab kata ulama, semua para anbiya mesti kena menunaikan ibadah sembahyang. Satu memang untuk ibadah kepada Allah. Di sebaliknya kerana itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab semua nabi sebelum diangkat martabat menjadi nabi mesti kena mengaku dulu kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran ayat 81. Wa idz akhadhallahu mitsaqan nabiyyin, ketika mana Allah mengambil perjanjian daripada semua para nabi. Lama ataitukum, saya akan bagi kepada kamu kitab, wahyu dan kebijaksanaan, hikmah. Ketika saya bagi itu, kamu nak diangkat menjadi rasul, nak jadi nabi, berhati-hati dan alert, sentiasa berjaga-jaga. Kenapa? Sekiranya datang kepada kamu ja'akum rasul, mai kepada kamu seorang rasul, tadi dah nak angkat perjanjian jadi nabi, ni rasul mana pula?
Maka semua ulama sepakat Rasul sini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dialog dia, kalau kita terjemah balik dialog dia, ketika Allah mengambil perjanjian daripada para nabi-nabi, Allah berkata kepada mereka, lama ataitukum min kitab, aku bagi kepada kamu kitab wahyu, aku bagi kepada kamu hikmah. Tiba-tiba ketika kamu diangkat jadi rasul, dengan kamu ada kebijaksanaan, ada seorang lagi rasul datang mai dekat kamu waktu kamu jadi rasul. Apa kamu kena buat dekat Rasul itu? Kamu kena amanah. Kamu kena beriman dengan dia dulu. Kamu kena beriman kepada dia. Kemudian Allah Ta'ala tanya pula. Qala aqrartum? Kamu berikrar tak nak buat macam tu? Maknanya kamu jadi Rasul, kamu jadi Nabi. Sekiranya Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah kamu, kamu akan bersyahadah bahawa Nabi Muhammad tu adalah Rasul. Qala aqrartum? Kamu angkat ikrar tak dengan benda ni? Qalu aqrarna, kata para anbiya yang lain, kami berikrar. Maksudnya semua nabi kena tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka. Sebab tu nama mim ha mim dal tu mahal. Nama mim ha mim dal tu terlalu mahal dia. Dia bukan saja-saja. Nama mim ha mim dal itu menjadi hiasan di tiang-tiang arash, di tiang-tiang syurga, pintu-pintu syurga. Nama mim ha mim dal itu bukan saja-saja hiasan semata-mata kerana orang Islam bumuh dah. Ini luar biasa nama tu. Mim ha mim dal itu tak disebut dalam semayang, tak sah semayang kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak sebut nama orang lain, tak mau sebut nama Muhammad, yang tak sah. Jenazah tak boleh hantar ke kubur. Kalau semayang jenazah, takbir yang kedua tak sebut nama Muhammad. Mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal nama tu. Masuk alam barzah pun nak kena sebut nama tu dulu. Tak ada nama tu tak sah mak. Memang tak boleh hantar. Khutbah Jumaat tak sah tak sebut nama mim ha mim dal Muhammad sallallahu. Khutbah Jumaat sia-sia semua mayang pun semua tak ada, tak laku kalau tak sebut nama mim ha mim dal. Satu mim ha mim dal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal nama tu. Jadi sebab tu Allah tanya kepada para anbiya, kamu ikrar, kamu akan angkat syahadah kalau Muhammad itu menjadi nabi di kalangan kamu? Iya. Qalu aqrarna. Iya Tuhan, kami berikrar. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bersaksilah, aku jadi saksi untuk kamu semua bahawa kamu semua dah angkat ikrar. Baru boleh jadi nabi. Jadi kalau kena mengaku Nabi Muhammad daripada awal, syariat Nabi Muhammad hari ini semua kena sembahyang 5 waktu. Para anbiya yang lain pun semua kena sembahyang. Itu syariat Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu para sahabat ini luar biasa. Mereka mengenali Nabi kita dan mengetahui kedudukan Nabi kita. Sebab itu ada sahabat bertanya. Kita zaman lah tak ada orang yang tanya soalan tu. Apa tanya dia? Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Ubay bin Ka'ab tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, berapa banyak saya kena selawat dalam sehari? Kita tak tanya berapa banyak kena selawat dalam sehari. Kita tak tanya. Sahabat tanya. Sebab apa? Sebab di kalangan sahabat itu kecintaan mereka kepada Nabi ini terlalu besar. Sehingga kan demam. Hanya semata-mata sakit membawa mati. Hanya semata-mata fikir, saya dalam syurga nanti duduk dengan Rasulullah ke tak? Allah. Sayyidina Thawban, kekuningan badan, sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasul junjungan. Kerana baginya tinggal berasingan,
tiada nikmatnya syurga pilihan. Demam sahabat, demam. Fikir satu ya, bukan aku masuk syurga ke tak. Fikir satu ya, aku dalam syurga duduk sekali tak dengan Nabi. Demam dia, wafat, meninggal dalam keadaan fikir itu. Sayyidina Thauban ni khadam, salah seorang daripada Nabi punya khadam. Jadi selalu khadam ni kan ada di rumah, keluar masuk rumah Nabi. Selang berapa lama Nabi tak jumpa dia. Lama tanya, dia berkata Thauban sakit ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi pergi ziarah rumah. Nabi pergi tengok dah terlantak, dah sakit dah duk. Lagu tu. Tanya Nabi ni, Thauban kenapa jadi macam ni? Thauban apa masalah dia? Apa yang berlaku? Dia kata, ya Rasulullah, saya fikir nanti kalau saya meninggal dunia, Nabi wafat, kita masuk syurga, sudah pasti Nabi duduk di tempat lain kerana Nabi adalah Nabi. Saya belum tentu. Maka saya fikir, ada tak peluang untuk saya duduk dengan Nabi dalam syurga? Memikirkan yang ni membuatkan saya tertekan. Dia jadi stres dia fikir, dia tak tahu dia boleh lepas ke tak. Sakit, demam, badan kuning-kuning, keluar habis lah kalau bahasa kita tu dia punya ni, sampai dia terlantak. Nabi bagi tahu dekat kita hadis tu lah, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan duduk bersama dengan orang yang dia cintai. Ambil petua sikit lah, saja je. Sebab tu hadis tu bukan pakai untuk Rasulullah saja, no? Al-mar'u ma'a man ahab. Hak tu paling lah. Seseorang akan duduk dengan orang yang dia cintai. Sama macam kita. Kalau kita sayang isteri kita, kita akan duduk dengan dia. Al-mar'u ma'a man ahab. Kalau kita sayang satu orang, kita akan duduk dengan dia. Kita sayang orang lain, kita duduk dengan orang lain. Kita tak selesa lah duduk dengan orang yang kita suka. Kalau kita suka satu orang, kita akan duduk dengan dia. Nabi dah abang ada petua tu. Al-mar'u ma'a man ahab. Satu orang, dia akan sentiasa nak duduk dengan orang yang dia cinta. Dia hembus nafasnya, nyawa dia dekat ribaan Nabi. Wafat dia. Pasal fikir satu. Kenapa sahabat fikir macam tu? Sebab malulah kita kepada pokok kurma. Pelepah batang pokok kurma yang Nabi jadikan mimbar. Hanya semata-mata Nabi tak pijak dia. Dia menangis macam budak kecil. Dia menangis macam budak kecil. Nabi turun daripada mimbar. Sahabat pun tak tahu pokok tu menangis. Sahabat mencari-cari suara tu di mana. Nabi lah yang turun. Nabi tahu dia yang menangis. Nabi turun, Nabi peluk, Nabi membisikkan sesuatu kepada dia. Sahabat nampak dan mereka tanya, ya Rasulullah, apa yang berlaku? Nabi kata, pokok ni nangis sebab aku tak pijak dia dah di mimbar yang baru. Maka aku bagi dia pilihan. Kalau dia mau, aku doa ke Allah tumbuh balik. Dia dah mati kan? Atau doa ke Allah, dia tumbuh balik, keluar jadi buah balik elok sampai masa dia mati-mati. Atau dia nak duduk dalam syurga dengan aku, jadi pokok dekat rumah aku dalam syurga. Maka pokok kurma tu pilih yang mana? Jadi pokok tumbuh duduk dalam syurga dengan Nabi. So kalau kita tak susah hati nak duduk dalam syurga dengan Nabi atau tidak, malu kita dengan pokok tadi. Dia tahu pilih tahu mana dia nak duduk. Sebab tu sahabat. Tuan-tuan tak percaya saya cakap. Tuan-tuan kena ingat. Sayyidina yang tolong Nabi wuduk malam tu, kemudian Nabi tanya dia, nak minta apa? Minta. Sayyidina, ya, Qatadah. Allah, siapa nama sahabat tu? Kan malam ni kan? Sebab bukan semua sahabat dapat duduk dengan Nabi dalam syurga. Tak ada. Beliau tolong Nabi, tolong tak cari sat nama tu kita abang. Terima kasih Ustaz Mugat.
malam tu beliau cadang nak bertahajud dengan Nabi, nak khidmat dengan Nabi, nak ahlul khidmah lah. Dia tolong Nabi ambil wuduk, dia tolong siapkan Nabi, tempat Nabi untuk semayang malam. Nabi dah semayang, dia semayang dengan Nabi berjemaah, semayang elok-elok apa semua. Habis Nabi pun seronok dengan layanan ni. Siapa? Rabi'ah bin Ka'ab. Aywa, Sayyidina Rabi'ah. Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami. Aywa, Sayyidina Rabi'ah Al-Aslami. Dia tolong Nabi ambil wuduk apa, selesai. Nabi pun sonok semayang dengan dia. Habis, sebelum malam habis, mana nak dekat subuh dah tu, Nabi cakap dekat dia, Rabi'ah, tanya kat aku. Maknanya, minta kat aku apa yang nak minta. Dia kata, dah, saya ni nak khidmat saja ya Rasulullah. Saya ni nak khidmat saja. Saya bukan nak ni. Nabi kata, jangan, minta malam ni dekat aku apa yang nak minta. Sayyidina Rabi'ah tak minta yang lain. Apa kata dia? Saya nak duduk jiran dengan Rasulullah dalam syurga. Itu permintaan para sahabat. Bukan dia minta lain. Kalau kita tak minta yang tu dalam semayang, kita rugi. Malu dengan pelepah tamat pokok kurma. Kurma pun minta duduk dalam syurga dengan Nabi. Kita asal masuk syurga aja, tak boleh. Tak apalah, setengah ustaz kan dia macam, dia suka marah kat kita kan. Setengah ustaz dia kata, minta duduk syurga dengan Nabi, semayang pun malah. Tak lah, betul lah. Hak tu dia kena marah lah. Tapi janganlah ayat tu menjadikan kita lemah minta duduk jiran dengan Nabi. Tak boleh. Minta ada rezeki mesti dapat. Al-mar'u ma'aman ahab. Maka cerita Sayyidina Nu'aiman kan, masuk dalam kubur. Macam mana Sayyidina Nu'aiman? Orang tahu semua cerita Nu'aiman ni, orang tahu cerita nakai dia. Tapi masa dia wafat masuk dalam kubur ni, macam mana cerita dia? Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu Al-Badri, dia Ahlul Badar, perang Badar dia ada. Sayyidina Nu'aiman, ketika Sayyidina Nu'aiman wafat, ni saya ringkas sajalah. Lagi 10 minit lah, 8.30. Tadi mula 8.30, 7.30. Lagi 10 minit lah, habis dah. Boleh? Boleh? Jangan buat muka tak puas hati. Malam ni bola kan? Kesian kedai kosong, tak ada orang. Oh ya, lupa. Okey, macam ni, relax dulu. Kita buat ni. Ni apa? Okey. Ini ada satu momen kita nak buat kutipan. Mana kita berhenti tak mana ni? Kita berhenti tak mana tadi? Sayyidina Nu'aiman, macam mana dia wafat, hubungan dia dengan Nabi. Saya dah cerita, insya-Allah. Sebab tu para sahabat, mereka dengan selawat ni luar biasa. Tapi kalau mereka tak selawat banyak pun tak apa, sebab mereka memang duduk khidmat Nabi 24 jam. Sayyidina Abu Bakar balik rumah baru letak aja pungkok, duduk ya. Mangkit balik, pergi keluar. Siti Aisyah kata, ayah pergi mana? Pergi jumpa Rasulullah. Bukan ayah bawa balik jumpa Rasulullah. Tak boleh, aku rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pengumuman kutipan derma untuk pembangunan pengimarahan Masjid Mukim Padang Pak Ahmad. Pertama, toilet, tandas masjid. Kedua, dataran masjid. Ketiga, kawasan parking masjid. Ini saya baca dulu hadis dia, dengar elok-elok dulu. Kebanyakan orang bila dengar pengumuman macam ni, ada orang akan tolong dan ada yang tak. Bagi saya, semua orang patut tolong. Sebab dengar elok-elok hadis ni. Ini berkaitan rumah Allah. Jangan samakan rumah Allah dengan rumah orang lain, ataupun jangan samakan rumah Allah dengan aktiviti yang lain. Rumah Allah dia tak akan sama. Suatu hari Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa ardah membesarkan masjid, Masjidin Nabawi. Dia ada kesan Sayyidina Uthman membesarkan masjid. Nanti kalau tuan-tuan tengok dalam peta, memang dia ada tanda. Sebenarnya dia ada tanda. Kalau tuan-tuan masuk melalui Babu Salam, lelaki saja, orang perempuan tak nampak, orang perempuan tak tahu. Okey, orang perempuan kalau cerita pun dia tak boleh bayang, sebab dia tak pernah masuk lintas Babu Salam. Orang perempuan masuk terus tengok Raudah. Jadi orang perempuan tak nampak daripada awal pintu tu, dia tak nampak, dia tak tahu.
Kalau orang lelaki kita masuk daripada Babu Salam, kita masuk Babu Salam, belah kiri kita akan ada tiang yang pertama sekali, tiang Masjidin Nabawi itu. Dia akan tulis, dia bubuh satu khot besar bulat, la ilaha illallah. Dia tulis lagu tu. Warna hijau color dia, tulisan dia color gold, color emas. La ilaha illallah. So, tiang pertama, tiang kedua, tiang ketiga, tiang keempat, tiang kelima dia akan ada atas dia bubuh satu corak bunga warna hijau, bunga warna gold, dalam dia warna hijau, tulisan dia warna gold juga. Dia tulis Haddun Masjidin Nabi alaihi salam, tanda akhir Masjid Nabi. So kita masuk ke Babu Salam, rumah Nabi belah sana. So dia kena ada Raudah tu, lepas tu baru Masjidin Nabawi. So kita mai sini adalah tanda terakhir, tiang yang Nabi buat dengan para sahabat, pacak pembesaran yang Nabi sendiri buat, itu last, tiang yang kelima. So tiang yang keempat Saidina Umar, tiang yang ketiga Saidina Osman. So situ tu semua pembesaran para sahabat. So Saidina Osman membesarkan masjid. Jadi di zaman tu pun ada juga orang mulut jahat. Ini Saidina Osman ni bukan calon-calon orang khalifah ni, nak jadi khalifah bukan senang. Bila khalifah membuat pembesaran masjid, dia berkata, Osman, Nabi bagi ke dia buat macam ni? Ni mulut-mulut celupak jahat ni. Malam Jumaat boleh baca Yasin ke? Jenis lagu tu. Sian. Zaman canggih pun masih bincang tajuk tu. Rugi. Saya tanya, Osman, Nabi bagi ya besar-besarkan masjid ni apa semua? Jawab Saidina Osman yang merupakan menantu Nabi, bukan sekali, dua kali. Bayangkan pak mertua dia tu Rasulullah. Takkanlah Nabi salah pilih menantu. Tok Imam pun belum tentu boleh jadi dua kali menantu. Saya pun belum tentu. Tobat lahum dia nak bagi. Syekh dia keluar ceramah tak balik rumah. Ni Saidina Osman dua kali Nabi bagi peluang dia jadi menantu Nabi. Hebat. Lagi malaikat malu dengan dia. Saidina Abu Bakar ada kedudukannya, Saidina Umar ada kedudukannya. Saidina Abu Bakar, contoh paling mudah, Saidina Abu Bakar special dia ialah sahabat ni dia ada ranking yang power. 1,500 orang yang minum air daripada tangan Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah. Masa Hudaibiyah, mereka minum daripada air yang keluar daripada tangan Nabi. 1,500 orang. Hadis daripada Sayyidina Jabir. So daripada 1,500 orang tu, 313 ada dalam perang Badar. Tu champion juga. Daripada 313 ada dalam 40 orang terlibat dalam perjanjian. Daripada 40 orang tadi tu, 40 orang tu ada dalam 313, ada dalam 1,500. Daripada 40 orang tadi tu, ada 10 orang lagi special, mubashiri nabil jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga. Daripada 10 orang tadi tu, ada top 4 yang paling power, iaitu 4 orang khalifah. Daripada 4 orang tadi, ada satu yang paling special, namanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Apa maksudnya? Ke semua senarai tadi, Abu Bakar seorang ada semua senarai tadi. Power dia. Dia ranking dia. Sayyidina Umar ada ranking dia. Dia berjalan satu jalan, iblis pun tak akan jalan lah jalan tu lagi. Tu luar biasa. Makhluk tak nampak pun lari dengan dia. Jangan kata kita orang pasal putih berjalan berkerumun. Setan dulu dengan kita. Sayyidina Umar mana ada. Dia jalan lari. Kita tak boleh, tak kena. Kedudukan tu special. Sayyidina Osman, malaikat malu dengan dia. Malaikat ada perasaan ke? Malaikat yang tak ada perasaan tu malu dengan Sayyidina Osman. Luar biasa akhlak dia. Jadi ketika dia buat pembinaan masjid, orang kata dekat dia, Osman ni ada kan Nabi buat benar-benar macam ni? Sayyidina Osman jawab senang aja. Kata Sayyidina Osman, man bana masjidah. Itu hadis ya. Siapa bina masjid? Sekarang soalan saya kepada tuan-tuan, Sayyidina Osman bina masjid ke renovate masjid? Renovate masjid, besarkan masjid, selesakan orang dalam Masjid Nabawi, betul? Dia bukan bina masjid baru.
Tapi bila ditanya kepada dia tentang membina masjid, mencantikkan masjid, mengelokkan masjid, selesakan orang dalam masjid, dalil dia, man bana masjidah, siapa membina masjid, Allah akan bina bagi dia satu mahligai di syurga. Maka kata ulama, siapa-siapa yang tolong masjid, bantu elektrik masjid, ayak masjid, tandas masjid, dataran masjid, kawasan parking kereta masjid, tolong perelok masjid, buat apa saja masjid, dia termasuk dalam orang yang membina masjid. Allah bina dia mahligai satu di syurga. Di dunia ni RM1 tak akan dapat rumah ya. Ke akhirat RM1 sekupang pun dapat mahligai. Sebab tu saya menyeru tuan-tuan, buatlah derma ni sekupang RM1 bubuhlah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bina tuan-tuan dan saya mahligai di syurga. Tu macam mana? Silakan Tuan Haji, boleh. Sambil-sambil tu kita baca qasidah lah. Baca qasidah. Saya tak duduk baca ceramah ke orang tak bayang pula, tak bagi pula ni. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Pernah suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Ya Allah, Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Ya Allah, Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan, segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasaha. Ya Allah, Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi.
Kau apa nak berhenti? Ikut saya berhenti dah. Sikit je lah, no? Tak payah lama sangat. Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu wa ardah, beliau adalah seorang sahabat di antara sahabat yang bagi Nabi senyum. Nabi kalau teringat dekat dia, Nabi senyum, Nabi gelak. Dan Nabi suka cerita juga kepada rombongan-rombongan yang datang ziarah Nabi sebagai orang kata apa, buah mula menyembang. Kalau macam kita jumpa kawan-kawan, dia cakap saya jumpa sahabat-sahabat kat belakang sana yang main ambil kami tadi. Bila duduk-duduk, kita menyembang dulu, kita akan tanya, ni Al-Fat ke Velfire, kita tanya, atau buah mula. Ni Al-Fat Velfire, oh ni logo ni tuan-tuan mai ikut mana ni, kita ni dah berapa jauh nak pergi, ada buah mula. So bila buah mula Nabi nak menyembang, kalau ada rombongan daripada Syria, daripada Syam, daripada Yaman, daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada Hijaz, daripada tu mana, daripada Basrah, Nabi akan cerita tentang Sayyidina Nu'aiman sebagai buah mula menyembang, bagi orang semua gelak, tambat hati elok-elok sebab orang main nak masuk Islam. Jadi Sayyidina Nu'aiman ni kok mana pun sama macam orang lain bila sampai masa wafat. So Sayyidina Nu'aiman pun wafat. Bila Sayyidina Nu'aiman wafat, jenazah beliau dimandikan oleh Nabi dan sahabat, disemayang oleh Nabi dan diturunkan ke liang lahat oleh Nabi. Mulialah, mulia. Jangan katakan semua tu Nabi mai riba sebelum masuk kubur pun special. Ni Nabi urus semua. Mana mulia sungguh lah. Jadi bila masuk ke dalam liang, Nabi pun yalah nak tahu jugalah bagaimana keadaan sahabat yang sedikit nilah nakai nilah orang kata. Nabi nak tahu dia selamat ke tak nanti masuk alam kubur ni. Jadi bila dimasukkan, dikambuih tanah tu, sahabat semua beredar, Nabi masih di situ. Nabi masih tunggu. Nabi nak tahu ni okey ke tak selamat. Jadi bila seperti semua orang maklum lah, berjalan 7 langkah kita tu, malaikat Munkar Nakir mesti mai ya. Jadi malaikat mai dekat Sayyidina Nu'aiman, ditanyakan soalan yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawab Sayyidina Nu'aiman, Allahu Rabbi. Allah tu Tuhan saya. Lancar dia. Kemudian bila ditanya kepada dia berkaitan dengan siapa Nabi kamu? Ni cerita ni kita tahu sebab lepas Nabi dah tengok, Nabi senyum, Nabi macam happy, baru Nabi beredar. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa Nabi beredar lambat? Nabi bagi tahulah, aku pun khawatir Nu'aiman selamat tak. Tapi maafkan saya Ustaz, bukan memandang rendah pada kita. Kalau Ahlul Badar pun Nabi khawatir selamat ke tak, kita ni Allah punggah. Tuan-tuan jaga diri lah. Jangan sibuk sangat dengan urusan-urusan internet ni mengata ke orang. Tak lepas kita. Dunia memang akan suruh kita buat. Kita jangan buat. Saya berani kata, Ustaz Megat pun ada dengan saya, kawan saya, kami musafir sekali. Saya berani kata kat tuan-tuan, jangan buat. Sebab saya tak buat. Orang mengatalah kat saya macam mana pun. Habaklah kata dia ni bodoh ke, dia ni apa ke. Katalah apa kat saya. Saya tak balas. Kalau kita balas tahu mana? Tuhan balas syok sikit. Tuhan balas best sikit. Kita balas takat kemampuan manusia. Tuan-tuan jangan. Ahlul Badar nakai sikit, bukan banyak pun. Bukan bagi Nabi benci. Nabi sayang kat dia. Hanya semata-mata dia nakai sikit je. Nabi risau, lepas dah ni soalan kubur. Kita jaga diri lah no. Pesanan saya, kita sama-sama jaga diri. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam seorang tu cantik, dia tinggal benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Orang perempuan lain yang kahwin, bukan kita suruh marah.
So marah tu, so kacau. Kita sama tumbah ke Allah. Risau. Saya cerita-cerita macam ni risau, bukan apa. Nabi khawatir. Ini sahabat kot. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Clear kan ayat Quran kan? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Tadi tu Imam baca lam yakunil tadi kan? Last sekali tadi kan? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum. Aywa. Sahabat dapat benda tu. Itu pun Nabi berdiri kat kubur tunggu lepas dah ni. Jangan. Alam barzah ni cerita dia lain. Dia tak sama macam alam kita. Dia seadil-adil alam. Alam barzah sampai ke akhirat ni seadil-adil alam. Dia bukan lagi manusia hitung manusia. Dia Tuhan hitung manusia. Tak boleh nak tipu mana. Buat muka welfare pun belum tentu lepas. Ini Sayyidina Nu'aiman. Masuk-masuk dia Nabi tunggu. Tu sahabat tanya, ya Rasulullah, macam Nabi tunggu? Nabi kata, aku pun khawatir dia lepas ke tak. Lepas tu apa yang berlaku? Tengok Nabi senyum elok saja. Iyalah, malaikat sampai-sampai malaikat tanya dekat dia, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Rabbi. Allah itu Tuhan saya. Wa man nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Sayyidina Nu'aiman minta malaikat ulang lagi sekali soalan. Ulang balik soalan. Malaikat tanya, wa man nabiyuka? Dia kata, malaikat ulang lagi sekali balik. Kali ketiga malaikat tinggi suara, wa man nabiyuka? Nu'aiman kata, malaikat jangan kuat sangat, Tuhan dia pun ada atas ni lagi. Itu yang Nabi gelak. Nabi kata, kalau macam ni punya gaya, lepas malaikat pun dia boleh sembang elok ya. Sebab apa? Sebab dia sayang Nabi Muhammad sallallahu. Tu kata nama mim ha mim dal tu jangan. Ni siapa-siapa yang ada nama Muhammad tu jaga elok-elok. Nama special tu. Muhammad ada nama pada tuan-tuan tu, Allah memang pilih untuk tuan-tuan ada. Saya tak, saya Samsing Don. Tahu ke? Tahu ke? Ni jaga nama tu elok-elok. Tuan bawa nama hiasan syurga. Nama tu hiasan dalam syurga. Lepas tu sahabat dengan Nabi memang A1. Mereka tak akan tinggal Nabi punya. Mereka tak akan tinggal Nabi. Bila diceritakan kata ketika Nabi wafat itu seluruh Madinah menangis, kita boleh bayang. Tengok sana nampak Nabi, tengok sini nampak Nabi, tinggal sini teringat suara Nabi. Jangan kata tengok tempat, dengar azan pun teriak. Bayangkan. Ini luar biasa. Lepas tu salah satu perkara yang kena ada selain, sebab tu dalam semayang Nabi Muhammad mesti tetap ada. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesti ada. Nabi mana boleh pisah? Allah tak akan pisah dengan Nabi. Sebab tu dalam hidup kita, dia tak boleh kita hanya semayang, sebenarnya tak boleh. Nabi kena ada, akhlak Nabi kena ada, selawat mesti kena ada, amal-amal sunnah Nabi mesti kena ada. Dia tak boleh tinggal. Wallahu a'lam. Tak ampun minta maaf ada salah silap. Habis dah lah. Jangan marah noh. Dia noh. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada saya. Semarakkanlah sunnah Nabi dalam kehidupan. Buatlah yang elok-elok untuk menghidupkan sunnah Nabi. Tuan-tuan ada di negeri Serambi Mekah ni, insya-Allah tak ada halangan untuk menghidupkan sebanyak-banyaknya majlis-majlis selawat, bacaan hadis, bacaan sirah, daurah, baca tentang latar belakang isteri Nabi. Ada 12 orang. Baca tentang anak-anak Nabi. Baca tentang cucu Nabi. Siapa dia Haidar? Siapa dia Bani Zahra? Radina ya Bani Zahra. Radina ya Bani Zahra. Radina ya Bani Zahra. Radina bihubbin fikum
يرضي نبينا وبالنبي لنا إماما وأنتم آلوه وبهم رحيما وبالصبط الحسين كذا أخوه وحيدر ثم زين العابدين. Tu siapa di keturunan Bahani Zahra, Siti Fatimah Az-Zahra tu? Siapa dia? Oh, yang tu syok daurah satu-satu, kenai keluarga Nabi, kenai anak-anak Nabi, kenai Nabi punya bapa saudara. Siapa Sayyidina Hamzah? Siapa dia Sayyidina Abu Talib? Siapa Abu Talib? Siapa Sayyidina Hamzah? Kenai yang tu sonok. Siapa dia Atikah, makcik Nabi yang ditanam dalam perkuburan Baqi'? Macam mana dia pertahankan Nabi? Macam mana dia jaga Nabi? Ini luar biasa. Ini keluarga pilihan Allah. Luar biasa. Cousin Nabi Sayyidina Abbas, Sayyidina Ali, Sayyidina Ja'far, banyak. Kenai Ummu Hani, banyak, ramai. Daurah, baca serta mereka akan timbul rasa cinta. Peliknya, tuan-tuan, saya jarang mai pantai timur. Hari ini tuan-tuan kenai saya, okey. Lagi 2 minggu kalau tuan-tuan kenai saya, tuan-tuan dah mula kenai kekurangan saya. Lagi sebulan tuan-tuan kenai saya, itu salah satu kata ulama mukjizat Nabi yang duk ada sampai lah. Lagi kita baca Nabi, lagi kita sayang Nabi. Lagi kita baca Nabi, lagi kita sayang Nabi. Kita jadi jatuh hati, tak tahu kenapa. Kerana itulah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ampun maaf daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kita boleh tutup dengan selawat, boleh ya Ustaz? Boleh ya? Sallallahu alaikallahu ya adnani, boleh ya? Ke tuan-tuan nak selawat lain? Ke tuan-tuan terror selawat lain ke? Assalamu alayka ya. Yang tu boleh. Lepas tu baca yang tu awal tadi, no? Silap lah. Tak apalah, baca apilah yang tu, apa salahnya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق ولغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك
عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.